Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini 29 Ramadan 1442 Hijrah. Alhamdulillah, cikgu akan teruskan. Kita akan sambung untuk cara melukis gambar Raja Sina untuk cermin cekung. Lepas ni insyaAllah cikgu akan buat video pula untuk cermin cembung dan juga kanta cembung dan juga kanta cekung insyaAllah. Okey, jadi kita tengok kalau kita buat revision berkenaan dengan 5 kedudukan ini. Untuk cermin cekung dia ada 5 kedudukan. Kita ada U lebih besar daripada 2F. Lepas tu U sama dengan 2F. U di antara 2F dengan F. Lepas tu U sama dengan F dan juga U kurang daripada F. Okey, jadi hasil untuk ciri image ni, yang ni kamu boleh hafal sebenarnya. Iaitu kita akan dapat read, restream, boom, boom. Okey. Kamu boleh tengok video cikgu yang lain, cikgu dah terangkan berkenaan dengan ini. Jadi kita terus pergi kepada macam mana cara untuk kita melukis gambar Raja Sina. Okey, macam mana kita nak melukis gambar Raja Sina bagi cermin cekung. Okey. Okey, ini adalah kedudukan yang pertama untuk cermin cekung. Maka kita ada cikgu ada 2 kaedah di sini. Yang mana cara untuk kita melukis Raja Sina ni, yang pertama ialah 3 sinar. Dia memang melibatkan 3 sinar. Ini kaedah yang pertama lah. Okey, kaedah pertama melibatkan 3 sinar ini. Yang cikgu namakan sebagai sinar P, sinar F dan juga sinar C. Okey, so kita ada sinar PFC. Maksud dia kena ingatlah PFC, Penang Football Club ke Pahang Football Club ke, tak salah Sinar PFC, 3 sinar. Apa PFC ni? Okey, untuk sinar P, dia ialah garisan yang bawah ni, nama dia adalah principal axis ataupun garisan paksi ini. Ini adalah sinar P yang mana kita akan buat satu garis yang selari dengan dia. Lepas tu kita akan pantulkan sebab cermin bersifat pantul. Okay, yang kedua adalah sinar F. Bermaksud sinar itu dia akan melalui titik F. Dan last sekali sinar C, maka dia akan lalu titik C. Alright, macam mana nak lukis? Senang. Mari kita tengok. Okay, cikgu gunakan warna merah dulu. Kita pergi pada sinar P. Sinar P ialah sinar yang selari dengan P. Kita letak atas kepala ni. Selari terus kepada kutub cermin. Okey, garisan yang belakang tu nama dia garisan kutub cermin. Pastikan lukisan kamu sampai ke kutub cermin, jangan sampai kepada lengkungan tu saja, sampai ke belakang. Dan kita akan pantulkan. Daripada kutub cermin kita akan pantul ke F. Alright. So, anak panah mesti dilukis sebab ini adalah cahaya, sebab cahaya ini merambat ataupun dia bergerak, maka dia ada kena arah gerakan dia. So, ini sinar yang pertama, iaitu sinar P. Okay, ini nombor 1. Cikgu buat alas sini Nombor 1, sinar P. Yang kedua ialah sinar F. Cikgu sebut apa tadi? Kalau sinar F, dia pergi ke titik F dan dia akan pantulkan selari. Pergi ke titik F, kita guna warna lain. Kejap, kita guna warna biru. Okay. Maka dia akan masih lalu di atas kepala ni, pergi kepada titik F. Okay, yang ni tak berapa sharp ni. Okey, kejap. Bagi lalu atas kepala objek tu dan betul-betul kena titik F sampai ke bahagian belakang cermin juga, dan dia akan dipantulkan secara selari. Selari dengan garisan P. Okey, so dari segi ni dia pergerakan dia, gerak ke situ dan pantul ke sini. Alright, ini sinar F. PF kan? Tak comel pula, kejap-kejap dia padam. Okey, ini adalah sinar F. Bermaksud dia pergi ke titik F dan pantulkan secara selari. Tadi pergi selari, pantul F. Okey, sebab ini cermin ini cermin. Yang ketiga adalah sinar C. Okey, sinar C kita guna warna hijau. Daripada atas kepala dia ni pergi ke C. Okey, pergi ke C.
Lukisan cikgu ni tak apa-apa sharp sebab cikgu tak ukur betul-betul dia punya C dengan F tu. Okey. Lebih kurang begini sampai ke belakang. Bermaksud kita ada macam tu. So dia punya garisan ni macam mana? Untuk C, kalau dia pergi ke titik yang sama, maka dia akan pantul pada laluan yang sama. Yang F, yang P tadi, dia pergi selari dengan P, pantul ke F, yang pertama. Yang kedua, pergi F, pantul selari. Dan yang ketiga, untuk C, dia pergi ke titik C dan pantul balik ke titik C balik. Alright, walaupun tak berapa sharp sebab lukisan cikgu ni F dengan C tadi ni sepatutnya sama panjang. Cikgu buat anggaran je ni. Kalau guna kertas graf, confirm kita akan dapat satu persilangan. Titik persilangan antara 3 sinar ini dia akan bertembung pada satu titik. Jadi pada pertembungan inilah yang akan menghasilkan image. Dia akan menghasilkan image. Macam mana image dia? Dia akan terbalik, ataupun kita panggil dia songsang. Alright, macam mana kita lukis? Alright. Jadi situlah image yang terhasil. Maka image yang terhasil ini kita kena tahu ciri dia lah. Kalau kita tengok untuk cermin, sekiranya dia berada pada arah yang sama, bermaksud dia adalah real image. Objek di sebelah kiri, ini sebelah kiri, ke sini kiri, ke sini kanan lah, maksud dia di belakang cermin. Oh, sepatutnya cikgu buat macam ni. Ini menunjukkan bahawa cermin ni legak. Maksud dia tidak boleh tembus cahaya lah. So ini kanan bermaksud di belakang cermin. Okey, sekiranya arah objek dan arah image itulah sama, bermaksud dia adalah real image. Okey, bermaksud real image. Real image ni apa? Apa maksud image nyata? Image nyata ialah image yang boleh ataupun boleh terbentuk di atas skrin. Kalau kita letak skrin, kita akan nampak bentuk image ini dalam keadaan apa? Inverted, terbalik. Okey, dia terbalik dan dia, kalau kita tengok size dia, kalau sini 2 cm, ini mungkin 1.3 cm. Maksudnya dia mengecil, maka dia diminish. Sebab tu yang tadi cikgu sebut tu, untuk kedudukan yang pertama ni, U lebih besar daripada 2F. Ini kedudukan yang pertama, maka dia akan menghasilkan ciri image real inverted diminish, ataupun nyata, songsang dan juga dikecilkan. Okey, itu kaedah yang pertama. Alright, kaedah yang kedua sama juga, iaitu kita menggunakan nama dia yang lain. Okey, kaedah yang kedua, lukisan kekal sama. Okay, kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu suka. Yang pertama ialah kita panggil dia flat to F. Yang kedua ini F to flat. Okey, yang ni cikgu bagi kredit kepada Cikgu Afifi, yang mana cikgu tengok video Cikgu Afifi dan juga cikgu ambil ini untuk cikgu sampaikan kepada kamu supaya kita boleh kembangkan ilmu ni, insya-Allah. Okey, apa flat to F to flat ni? Dan juga C tu, satu lagi C to C pun boleh jugalah kalau nak letak garisan ketiga C to C. Okey, maksud dia flat to F ialah garisan yang pertama. Yang tadi garisan pertama kita ni, kita pergi flat. Daripada atas objek itu kita pergi flat. Cikgu gunakan pen ni bagi nampak. Yang ni lah kita pergi flat. Yang pertama pergi flat to F, dia pantul ke F. Itu maksud dia flat to F. Yang kedua F to flat, maksud dia daripada atas kepala objek pergi ke F, pantul flat. Flat tu maksud dia pantul rata lah. Dia selari dengan 4 cp. Dan yang ketiga C to C. Okey, yang ketiga ialah C to C. Tak muat pula nak tulis kat sini. Tulis kat sini lah. Okey, yang ketiga ialah C to C. Boleh lah, cikgu pun tak ingat cikgu Afifi cakap apa yang ketiga ni. Cumanya kalau kamu dapat dua garisan yang bersilang, dah cukup untuk membentuk image. Tak perlu 3. Okey, 2 pun dah cukup. Maka kita akan dapat hasil yang sama, menghasilkan ciri image iaitu real inverted diminish. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk kedudukan yang kedua, iaitu U sama dengan 2F.
Bermaksud U pada titik 2F ni, kena tahu lah 2F ni sebenarnya sama dengan C. Okay, jangan tak tahu pula 2F itu sama dengan C, iaitu center of curvature. Jadi mari kita tengok, kita guna kaedah tadi. Tak kisah kamu nak guna kaedah 1 ataupun kaedah 2, sama je, hasil dia akan dapat sama. Okay, yang pertama, kalau kita guna kaedah yang tersebut sinar P, kena tulis kat sini balik supaya ingat. Yang pertama apa tadi? Sinar P. Yang kedua sinar F. Dan yang ketiga sinar C. Ataupun tulis juga yang kaedah kedua tu, F to flat, flat to F, lepas tu F to flat, dan yang ketiga C to C. Tak kisah mana yang kamu mudah faham. Okay, mari kita tengok yang pertama, yang dikatakan sebagai sinar P itu ataupun flat to F. Kita ambil daripada atas dia ni, pergi flat. Mungkin kamu lebih mudah faham kaedah yang kedua ni. Okay, sampai situ kita akan flat to F. Pergi flat, pantul F. Okay, sanak panah. Okay, ini adalah garisan yang pertama. So, ataupun sinar P lah, sebab ini P kita kan. So, P kita dia selari dengan P, pantul ke F. Yang kedua sinar F, pergi F. Pergi F sampai ke belakang, jangan tak sampai ke belakang. Okay, pergi F, dia akan pantul selari. Ataupun F to flat, pergi F, pantul flat. Kan susah. Okay. Betul lah lukisan cikgu ni agak ni, sebab apa C tu cikgu tak ukur betul-betul. Sepatutnya dia akan dapat kat sini. Okay. Tak apalah, cikgu adjust sikit lah bagi nampak sengit pun tak apalah. Okay, sepatutnya kalau kamu lukis guna ni, jarak F dengan C ni, F katakan 2 cm, maka C ni 4 cm macam tu. Cuma yang ni sebab cikgu buat tak guna pembaris, tak guna apa, cikgu main letak je C dengan F ni lebih kurang, jadi dia sengit sikit. Okay, tak ada masalah. So kita lukis anak panah dia, pergi situ, pantul sini. Ini adalah garisan yang kedua. Okay, yang tadi cikgu lupa sebut, tak apalah. Okay, yang ketiga ialah apa? C to C. Yang ni kalau kita letak, dia turun ke bawah lah. Tapi tak perlu lukis pun tak apa dah. Kalau pergi C, dia akan pergi macam ni. Oh, sorry. Kalau C, dia akan pergi straight sini lah. Kan? Okay. Tapi yang ni kita kalau dah dapat persilangan 2 tadi, yang ni kita tak lukis pun tak jadi masalah. Jadi kita tak payah lukis, sebab dia ganggu untuk kita lukis image nanti. Okay, so tak perlu. C to C ni, sinar C, nak lukis pun okey, tak lukis pun tak apa. So kita akan dapat satu image yang mana duduk dia macam ni, betul-betul di bawah ni. Okay, kepala dia. Okay, ada pelajar tanya cikgu, kenapa bila kita nak lukis image, kenapa image ni kepala dia kat bawah? Kan, kenapa kita tak lukis macam ni? Maksud dia punya objek kan dia tegak kan. Kenapa kita tak lukis kat bawah tu, kita lukis macam ni. Bermaksud kaki dengan kepala dia, kaki kat bawah, kepala di atas. Okay, kamu kena tengok betul-betul. Alright, kenapa kita cuba kamu lihat dia punya sinaran dia, ataupun sinar dia yang biru dengan merah ni. Sebenarnya biru dengan merah ni dia bergerak dan dipantulkan. Bermaksud kalau persilangan antara biru merah itu dia adalah di kepala, bermaksud persilangan hasil pantulan juga adalah kepala lah. Sebab tu nampak kat sini bersilang adalah merah dengan biru, hasil persilangan sinar P dengan F tu. Okay, jadi dia terhasilnya kepala. Objek dia dengan image yang terhasil adalah sama. Di kepala, dengan sini pun mesti kepala kat bawah. Sebab tu keadaan ini kita namakan sebagai dia adalah real. Sebab apa? Sama arah dengan objek. Image apabila sama arah dengan objek, dia adalah real image, ataupun dia adalah image nyata. Lepas tu dia songsang terbalik. Yang ni kalau kita ukur, kamu akan dapat, katakanlah sini 2 cm, bawah ni pun akan dapat 2 cm juga. Bermaksud dia adalah same size. Sebab tu kita dapat untuk kedudukan kedua ni, ciri-ciri dia adalah real inverted same size. Ini yang pertama tadi yang cikgu tunjuk slide yang pertama tu, iaitu
read, wrist. Kan? Sebelum ni adalah read, ini adalah wrist. Real inverted same size. Okey, ini untuk kedudukan yang kedua. Mari kita pergi pada kedudukan yang ketiga pula. Okey, sekarang kita pergi kepada kedudukan yang ketiga. Okey, yang mana kedudukan ketiga ni ialah di antara 2F dengan F. U kurang daripada 2F tapi lebih besar daripada F. Kalau kamu tak tahu ni, inilah 2F nya, ini F. F tu apa? F ni ialah jarak fokus. F besar ni titik fokus ataupun focal point. F ni ialah focal length. Jadi C ni adalah center of curvature. Dia adalah 2 kali ganda daripada F. Ini cikgu review balik. Kamu dah belajar dah tajuk dulu. Okay, so sekarang ni mari kita tengok macam mana kita nak lukis. Sama. Konsep dia sama. Macam tadi juga. Okay, sama je. Yang pertama, sinar P, sinar F, sinar C, PFC. Okay, mari kita tengok untuk yang ni, sinar P, iaitu selari dengan P, pergi sampai ke belakang ni, garisan kutub cermin belakang. Okay, lepas tu dia akan pantul ke F, ataupun yang tadilah, flat to F tu. Alright, yang pertama yang ni, pantul ke sini. Okay, ni garisan pertama kita. Garisan kedua ataupun sinar yang kedua kita adalah F to ni F to flat. Okay, F to flat. Okay, dia akan pantul ke flat. Alright. Okay. So, kita dah dapat. Kalau nak buat C pun boleh. C ni kita tarik. Yang ketiga ni C ke C. So, dia akan pergi ke belakang. Dia akan bertembung pada titik yang sama jugalah sepatutnya. Okay, kalau kita buat C ni, dia akan dapat. Lepas tu cakap C ni dia agak lari sikit. Okay, so sepatutnya dia akan dapat titik yang sama. Tapi yang C ni, kalau kamu dah dapat 2 garisan bersilang tu, tak perlu dah untuk kita buat yang C ni. Okay, tapi nak buat pun boleh. Sebab konsep dia sama. Konsep dia pergi ke C, dia akan pantul balik ke C balik. Alright, kalau kita lukis daripada objek, kepala objek pergi ke C. Kalau kita buat lukisan dia macam ni lah. Anak panah dia macam tu, pergi dan balik ke sana. Alright. Jadi kalau yang ni kita tak nak lukis, yang penting persilangan itu berlaku, maka kita akan dapat image. Alright, kita dapat image. Mana image dia? Okay, still persilangan 3 cahaya ni ke atas kepala, maka dia punya bawah ni pun kepala juga. Kan kita dah terangkan tadi. So kita akan dapat, kita nampak dia still arah sama dengan objek, maka dia adalah real image. Kalau letak screen, boleh dapat ni dekat screen ni, boleh nampak. Sebab apa? Dia adalah nyata. Maksud nyata dia adalah boleh terbentuk di atas screen. Lepas tu dia adalah inverted lagi. Tapi kali ni kamu nampak, kalau sini 2 cm, ini mungkin dah jadi 4 cm. Maksud dia lebih besar, maka dia magnified. Maka kedudukan yang ni kita akan dapat real inverted magnified ataupun rim. Macam cikgu sebut tadi, read, wrist, rim. Kan? Ini yang ketiga. Kedudukan di antara C dengan F ni, mana-mana dia duduk, kamu akan dapat rim. Dia mesti real, inverted dan juga magnified. Dibesarkan. Alright. Yang ketiga. Yang keempat. Mari kita pergi yang keempat. Okay. Yang keempat ialah kedudukan U sama dengan F. Ini untuk kedudukan yang keempat. Ini untuk kedudukan yang keempat, iaitu U sama dengan F. Bermaksud objek berada di atas titik F, di atas titik focal point ini. So konsep yang sama, garisan yang sama. Yang pertama sinar P kita, jangan lupa P ataupun flat to F itu pergi flat. Okay, pergi flat, pantul ke F. Alright. Anak panah jangan lupa, setiap kali lukis terus lukis anak panah. Pergi situ, pantul sini. Yang pertama. Okey, yang kedua ialah apa?
sinar PFC F. Yang F ni maksudnya ke bawah lah kan, tapi kita tak boleh dapat persilangan. Kita ambil yang C pula. Okay, yang C. Daripada C pergi ke atas. Okay, yang C pergi macam tu, dia pergi dan pantul pada garis alur yang sama. Alright, sekarang ni kalau kamu tengok, kalau kita panjangkan ke belakang dan panjangkan dan kita tengok, dia tidak akan ada kecenderungan untuk dia bertembung. Okay, tidak ada kecenderungan untuk dia bersilang. Tidak ada dia bersilang. Bila tidak ada bersilang, maka tidak akan terhasilnya imej. Sekarang ni kita cuba panjangkan garisan ini ke bahagian di belakang cermin, bermaksud bahagian kiri. Bahagian kiri ni sebenarnya kalau kita tengok, dia akan menghasilkan imej maya. Alright, kita cuba panjangkan ke sana. Okay, ingat, untuk panjangkan garisan ni, dia kena garisan yang dipantulkan. Kamu jangan panjangkan garisan ni. Contoh, kamu panjangkan garisan ni. Bukan, salah. Ini tak boleh. Ni salah. Dia mesti panjangkan yang dipantul. Dia pergi flat, dia pantul F kan. So yang ni yang kita pantulkan. Maka kita kena buat garisan putus-putus, sebab dia bukan garisan sebenar cahaya tu. Dia hanyalah imaginary line saja. Okay. Dan sama juga yang garisan hijau ini, kita panjangkan juga. Ke mana? Yang ni tak apalah, sebab dia memang pantul pergi dan pantul garisan sama. Okay, pun garisan putus-putus. Okay, kalau kita tengok dia ni, maka tidak ada harapan lah dia nak bersambung. Ataupun kalau ada sedikit sudut yang mengecil, maka dia mungkin ada kemungkinan akan bertembung di mana-mana satu tempat, yang mana ciri dia, kita terus tulis dia punya ciri dia. Dia akan, sebab kalau sekiranya bertembung lah, maka dia akan dapat imej yang macam ni lah. Tapi jauh sangat kita tak tahu kat mana, maka dia akan dapat ciri yang virtual, sebab dia berada di bahagian belakang cermin, dan dia akan tegak. Sebab nampak ini objek tegak macam ni, dia pun tegak upright. So dia akan virtual, dia akan upright, dan dia akan magnified. Tapi kat mana? Infinity. Kita tak tahu. So that's why tadi kedudukan yang keempat kita dapat read, rim, boom. Boom tu cikgu lukis infinity, bermaksud kemungkinan dia akan bertemu. Okay, mari kita pergi yang seterusnya, yang kelima, yang terakhir, iaitu kedudukan U kurang daripada F. Okay, U kurang daripada F. Ini kedudukan yang kelima, U kurang daripada F, bermaksud dia berada di hadapan titik fokus ataupun kurang daripada focal length. Okay, cuba inilah supaya nampak bahawa ini cermin cekung. Garisan yang sama, sinar tadi, 3 sinar. Okay, yang pertama sinar F ataupun flat to F. Dia akan pergi mana? Dia akan pantul ke F. Okay, lukis sini, pantul sini. Ini nombor 1. Yang kedua, sinar apa? Sinar F. Boleh buat sinar F. Sinar F. Kejap. F ni, okay, cuba hijau balik. Mana titik F? Okay, ni sinar F. Okay, ni sinar F sampai ke kutub cermin saja. Okay, lepas tu apa jadi? Dia akan pantul straight. Ingat pantul dia straight. Dia pantul straight. Okay, macam tu. Okay, so ini sinar F. Maksud dia pergi sana, pantul sana. Ini ialah sinar kedua. Dan sinar yang ketiga ialah sinar C. Okay, dia ada titik C, pergi ke atas. Alright, hanya sampai ke kutub cermin. Okay, yang C ni cikgu dah sebut tadi, dia kalau dia pergi, dia akan balik pada titik yang sama. Okay, ni ialah garisan yang ketiga kita, PFC. So sekarang ni kita dah dapat 3 sinar. Biasanya orang tak lukis yang sinar F, iaitu yang biru ni, yang kedua.
Sebab apa? Daripada sini ni kita dah boleh panjangkan. Mari kita tengok panjangkan. Sebab di belakang ni dia tidak akan bertembung ni. Sebab dia semakin jauh, sudut dia semakin membesar. Yang ni kita panjangkan dia punya garisan. Okey, panjangkan. Ingat panjang dia mesti yang dipantulkan. Dan kita putus. Sebab dia adalah garisan virtual saja, garisan yang kita panggil dia sebagai imaginary line. Okey, lepas tu yang hijau pun kita boleh panjangkan. Alright, kat situ pun putus. Okey. Dan yang biru kalau kita nak panjangkan pun boleh, tak ada masalah. Panjangkan yang mana? Yang dipantul, jangan panjang ke sana. Ni salah ni. Dia tak boleh panjang ke sana, dia yang dipantul. Mana yang pantul? Yang pantul lah yang ni. Yang flat ni, yang flat. Okey, ni yang dipantulkan. Okey, ni yang dipantulkan. Alright, kita tarik dia. Okey, patutnya dia akan jumpa pada titik yang sama lah. Okey, dia bersilang itu ada. Okey, tak apa, lebih kurang macam tu. Pun putus. So, maka dia dah bertembung kat situ. Kita dapatlah persilangan dia untuk menghasilkan satu image. Alright. Warna dia kita hitamkan. Okay, so image dia terhasil kat situ. Nampak persilangan 3 cahaya ni di atas kepala, maka sini juga ada atas kepala. Alright. Maka dapatlah kita punya image. Image dia ialah apa ni? Belum lagi. Image dia ialah image putus. Sebab dia adalah virtual image. Okay, so dia punya image ni sebenarnya adalah apa? Image ni adalah virtual. Alright, virtual sebab dia berada di belakang cermin. Bahagian kanan cermin bermaksud tak sama arah dengan objek. Dia adalah image virtual, iaitu image maya. Yang mana image maya ni kita dah tahu dia ialah image yang tidak boleh terbentuk di atas skrin. Okay, image yang tak boleh terbentuk atas skrin, itu maksud image maya. Letak skrin tak akan dapat bentuk yang macam ni tidak terbentuk. So dia juga adalah upright sebab dia adalah tegak, nampak sama tegak, dan juga dia adalah magnified, lebih besar. So kedudukan yang kelima ni kita dah dapat sebelum ni, iaitu read, wrist, rim, boom. Kedudukan yang keempat tadi dia adalah boom di infinity. Yang ni memang virtual, upright, magnified. Kegunaan dia lebih kepada cermin makeup tu. Bermaksud cermin makeup tu kamu kena duduk di hadapan titik F ni, baru kita akan dapat upright and magnified. Yang penting upright and magnified sebab kalau kita nak makeup, kita mesti nak tengok muka kita tegak, takkan mulut ke atas, mata kat bawah, kan? So maksudnya kita kena di hadapan F. Sebab tu cermin makeup ni dia lengkung dia sikit je. Bermaksud F dengan C dia memang agak jauh ke belakang. Bermaksud kita bolehlah letak muka kita di hadapan titik F, maka kita akan dapat upright and magnified itu. Image yang lebih besar dan juga tegak. Itu yang penting. Jadi selesai untuk 5 kedudukan cermin cekung. Kita dah lukis. Jadi cikgu sebagai kesimpulan, kita ingat balik apa yang kita belajar ini. Nak lukis dia mudah saja, iaitu kaedah yang pertama cikgu sebutkan tadi, iaitu 3 sinar. Sinar apa? Sinar PFC. PFC, pastikan dia dilukis dengan betul. P itu ialah garisan yang selari dengan titik. Garisan P, iaitu garisan P ni adalah principal axis tu. Lepas tu F, sinar tu lalu titik F. Lepas tu dia akan pantulkan secara selari dengan titik P, dengan garisan P. Lepas tu kita ada C. Yang C ni garisan C dia pergi ke C dan pantul balik ke C juga. Alright, jadi itulah yang kita, kalau kamu dapat kaedah tu, sama ada kaedah 1 ataupun kaedah 2, insya-Allah memang mudah untuk melukis rajah sinar ini. Okey, sekarang kita pergi pula kepada cermin cembung. Okey, macam mana kita nak lukis cermin cembung? Kalau cermin cembung, dia punya C dengan F dia berada di sebelah dalam lah. Sebab apa? Dia punya curvature dia kan melengkung ke sini.
So F dengan C dia kat sini. Sama macam tadi, kamu just... Okay, mari kita tengok dulu yang flat ataupun sinar. Okay, cikgu lukis tulis balik yang tadi, takut kamu lupa. Okay, so kita ada 3 sinar. Sinar P, okay, dan juga sinar P, sinar F dan juga sinar C. Okay, mari kita buat. So, just sinar P, P dulu, sorry. Okay, sinar P macam ni sampai ke kutub ni, berhenti dulu. Dia pantul ke mana? Okay, pantul ini dia bukan main pantul saja. Kita kena tengok pantulan ini dia mesti sepatutnya daripada F ni. Kalau kita panjangkan garisan ni, dia akan pergi ke F ni. Alright, macam ni. So, pantulannya adalah pergi situ, pantul ke sana. Okay, pergi ke cermin, pantul ke belakang. Dan juga garisan belakang ni kita kena putus-putuskan lah. Sebab belakang ni adalah garisan maya saja. Garisan maya. So, kita putus-putuskan. Seterusnya, yang kedua ialah sinar F. Sinar F maksud dia pergi ke titik F. Okay. Daripada atas kepala ni terus ke titik F. Alright, pergi titik F. Maksudnya cahaya tu datang, dia pantulkan secara cikgu tarik ni lagi, kita kena tarikkan balik. So, okay, sini. Patutnya dia ada pergi ke F kan tadi. Tapi dia pantul bukan betul, dia pantul adalah selari. Ingatlah untuk F dia pantul selari. So cahaya tu datang daripada belakang ni, datang sini dan juga dipantulkan sini. Jadi untuk pantulan yang kita kena buat garisan putus-putus. Untuk pantulan dia pantul ke sana. Sebab dia pantul ke sana kan. Pantul ke kiri maksudnya garisan putus-putus tu akan berada di sebelah kanan, sebelah belakang ni. Okay, sekarang ni kamu dah nampak dia punya titik persilangan itu. Maka di situlah titik untuk menghasilkan image. Alright. So, yang ni cukup padam lah supaya nampak jelas kita nak lukis image nanti. Okay, dah nampak dah persilangan merah dengan biru tu kat situ. Maka di situlah garisan ni. Atau nak letak juga garisan C, garisan C, sinar C, boleh. Ambil dari sini, pergi daripada atas ni. Dia akan pergi ke C. Alright, dan juga dia pantulkan juga ke titik yang sama. Panjangkan sini supaya kamu nampak jelas. Okay, so kalau dia pergi sini, dia pantul sini. Bermaksud garisan pantulan juga akan ke belakang. Kita boleh putus-putuskan dia kat belakang. Maka dia akan menghasilkan persilangan 3 titik, 3 garisan itu bersilang pada titik yang sama. Maka kita akan dapat image. Okay, kita akan dapat image. Yang mana image itu akan berada di sini. Alright, kepalanya mana? Kepala sama tadi lah. Pertemuan 3 cahaya tu. So, di atas juga. So, ciri dia apa? Dia adalah virtual. Sebab dia adalah di belakang cermin. Dia adalah tegak, upright dan juga dia mengecil. So, ciri ni sebenarnya kamu letaklah di mana-mana pun kedudukan objek ini. Okay, kedudukan objek ini mana-mana duduk pun, maka dia akan menghasilkan ciri virtual, upright, diminish. Jadi untuk cermin cembung ni senang. Hanya satu je dia punya ciri image, iaitu virtual, upright dan diminish. Okay, maya, tegak dan dikecilkan. Itu je ciri untuk cermin cembung. Jadi mudah. Duduklah mana pun, dia duduk kat sini ke, duduk kat sini ke, mana-mana kedudukan. Kadang-kadang dia trick kamu macam ni, dia akan letak sini ada F, sini ada C. Kan? Jadi dia trick kamu. Mungkin kamu ingat, ini CF ni semua mesti macam kedudukan 1, 2, 3, 4, 5. Tak, pastikan bahawa C dengan F itu berada di dalam cermin, di bahagian untuk cermin cembung ini. Sebab dia berada, lengkungan itu, center of curvature mesti berada di sebelah kanan. Objek di sebelah luar cermin ni, di sebelah kiri ini kiri. So, objek semua berada sini. Kita letak, kita akan dapat image itu kecil sahaja. Cuma bagusnya cermin cembung ni kita gunakan letak dekat 7E lah kedai kan, kat penjuru kedai tu ataupun kat corner tajam. Sebab apa? Ruang penglihatan dia adalah luas.
medan ruang penglihatan dia adalah luas. Kalau ditanya apakah kelebihan cermin cembung ini, itu salah satunya. Ruang ataupun medan penglihatannya adalah luas. Okey, selesai untuk kita melukis Raja Sinar, cekung dan juga cembung. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.